Pertama kali soalan saya naik kepada Kementerian Cucuk Tanam. Soalan saya nombor 6. Ya, Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat Pak Cok, Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan KPKM telah mengenapasti beberapa langkah baharu mengikut subsektor akor makanan untuk memastikan ketersediaan makanan kekal terjamin. Yang pertama, memberkasakan pengeluaran ikan makanan melalui aquaculture yang menyasarkan pengeluaran aquaculture berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60/40. Sasaran pengeluaran aquaculture bagi tahun 2023 adalah sebanyak 480,000 tan metrik, manakala sasaran jangka sederhana 2025 dan jangka panjang 2030 masing-masing adalah sebanyak 630,000 tan metrik dan 958 tan metrik. Yang kedua, perluasan peternakan secara feedlot dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan lembu berdaging untuk mencapai kata sara diri SSR sebanyak 50% pada tahun 2030. Seperti yang dinyatakan di dalam Dasar Agro Makanan Negara dan 2021 ke 2023 dan 2.0. Selain itu, berbagai strategi turut dirangka daripada aspek pengeluaran, di mana kementerian akan memantapkan pusat kuarantin swasta untuk menampung tambahan import lembu hidup serta mengenapasti pemain industri yang berkebolehan tinggi untuk diperkembangkan ke satu tahap yang lebih baik. Pengeluaran ladang-ladang nukleus dan pengganda juga diberi perhatian. Untuk jangka masa panjang, kementerian akan memastikan pembangunan infrastruktur dan logistik industri ternakan feedlot ditambah baik dan diselenggara. Dan ketiga, melaksanakan program Smart Sawah Berskala Besar, Smart SBB, yang menyasarkan peningkatan burata hasil padi per hektar daripada 3,5 tan metrik kepada 7,0 tan metrik dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12, melalui berbagai kaedah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya. Selain itu, kementerian ini mengambil inisiatif untuk menghasilkan sumber alternatif bagi mengurangkan kebergantungan penuh kepada sumber import seperti yang dialami masa kini. Antara inisiatif tersebut adalah seperti berikut. Menghasilkan pengeluaran jagung bijian sebanyak 600,000 tan metrik yang dapat mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan sebanyak 30% menjelang tahun 2032. Dalam hal ini, program dan inisiatif dirangka melalui pengukuhan program pembangunan jagung bijian negara. Yang kedua, membangunkan bahan makanan ternakan alternatif seperti Black Soldier Fly BSF dan Palm Kernel Expeller PKE, Palm Kernel Cake PKC. Dan ketiga, memperkasa industri benih tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada input pertanian. Pada masa yang sama, KPKM juga akan memperkukuh industri input pertanian domestik secara bersasar untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber import yang mempengaruhi kos pengeluaran dan kenaikan harga makanan. Walau bagaimanapun, keterjaminan makanan boleh dipenuhi sama ada melalui pengeluaran tempatan atau sumber import. Sumber import ini diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik. Antaranya disebabkan oleh faktor kesesuaian iklim, tidak ekonomik, kegangan sumber dana dan tenaga kerja. Dari segi ini, salah satu cara bagi mengurangkan pendetahan risiko kepada sesuatu negara pembekar adalah dengan memberbagaikan diversifying sumber import. Saya yakin langkah-langkah baru ini dapat menyumbang dalam memastikan ketersediaan kapasiti makanan makanan negara yang mencukupi bagi memenuhi keperluan penduduk Malaysia pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Pak Cok. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Sembilan Menteri atas jawapan. Saya kira soalan asal saya itu kata kuncinya adalah apakah langkah-langkah baharu dan telah digariskan dan saya berharap semuanya akan mendapat kejayaan. Soalan tambahan saya sekadar ingin mencadangkanlah supaya khusus tumpuan kita adalah untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran tempatan. Jadi bolehlah pihak kementerian mengenapasti negeri-negeri dan koridor-koridor pembangunan ini dijadikan pengkhususan di utara, timur, Sabah dan Sarawak ini dijadikan pengkhususan sebagai jelapang makanan negara secara bersepadu supaya dapat memenuhi keperluan makanan dalam negara. Terima kasih. Ya, kementerian menyambut baik tentang cadangan dan kita mengamalkan dasar pintu terbuka bila-bila masa YB Pak Cok boleh datang jumpa saya di pejabat. Terima kasih. Terima kasih. Soalan berikutnya yang berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Ditua. Didakwa bahawa antara punca
keterjaminan makanan dan Kementerian Pertanian adalah mengekalkan punca keterjaminan ini adalah kekurangan tanah, dan itu adalah disebabkan oleh antara lainnya penukaran tanah-tanah pertanian kepada pembangunan dan industri. Sementara Jabatan Pertanian menyebutkan ada di sana 103,000 ya tanah terbiar. Apakah sudah sampai, persoalan saya betul-betul apakah sudah sampai waktunya kementerian mengadakan perbincangan yang lebih serius, kerana tanah adalah urusan hal ehwal negeri, untuk mengadakan perbincangan supaya perkara itu dapat dibincangkan dengan lebih tuntas, ya, agar pemantauan tanah-tanah pertanian ini ada kerjasama antara federal dan negeri. Terima kasih, Datuk Tuan. Yang Berhormat Menteri. Ya, kita akan mengamalkan cara kerja yang lebih menitik beratkan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seperti contoh dalam bajet tahun ini kita ada satu peruntukan setinggi 30 juta ringgit Malaysia untuk pembangunan pembangunan bersama dengan kerajaan negeri untuk projek-projek pertanian. Dan saya rasa ini adalah sebagai contoh yang sekarang yang sedia kala yang kita adakan adalah melalui tapak pengeluaran kekal makanan TKPM. Ini merupakan satu cara untuk menunjukkan kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, di mana kerajaan negeri membekalkan tanah dan kerajaan persekutuan memperuntukkan peruntukan untuk pembangunan fasiliti. Dan dari TKPM itu kita akan menambah atau meningkatkan hasil dari subsektor tanaman. Soalan yang ketujuh dipersilakan Puan Teresa Kok Su